calon yang kita naikkan, calon BN 41 Kota Iskandar, 49 Kota Iskandar, iaitu SR Tuan Haji Zulkifli Ahmad, sahabat kita Saudara Ramis, Ketua PKR cabang Kota Iskandar, serta seluruh rakan-rakan yang hadir pada malam ini. Pertamanya, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bertemu sempena pagi tadi pengisytiharan calon-calon 16 calon yang telah diumumkan sendiri oleh Presiden Parti Amanah untuk memasuki ataupun mewakili Parti Amanah Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang dipaksakan oleh UMNO Barisan Nasional. Dia kata terpaksa diadakan ataupun dibubarkan selepas kematian Allahyarham mantan Menteri Besar iaitu Dato' Osman Sapian. Sebenarnya untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, kami telah menyatakan sokongan awal lagi, sebab setiap kali ada sidang dia akan panggil kita, sebab dia tahu dia hanya lebih 2 kursi. Peringkat awalnya sama-sama banyak 21, 28, tapi dia ambil seorang daripada Parti Keadilan ke sana, jadi dia jadi 29, kita tinggal 27. Kita tak terus, tak apalah, perintah terus. Tapi kena pastikan bahawa tanggungjawab kamu sebagai kerajaan adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dalam suasana COVID. Dan kami berikan sokongan sampai kepada bulan 12 yang lepas, bulan 11 yang lepas, apabila sidang terakhir yang ada bajet, kami sokong. Dia kata kita tak sokong, dengan undi akhirnya speaker terpaksa berpihak kepada pihak kerajaan. Itu bukan undi untuk bajet, itu undi berkaitan dengan satu rundingan yang dibuat oleh kita kerana kita minta supaya wakil-wakil rakyat kita ada 27, separuh daripadanya. Kalau peringkat awalnya sama-sama 28, sepatutnya kita boleh duduk dalam majlis tindakan daerah, dalam musyawarah. Kita nak duduk dalam musyawarah aja, nak dengar apa yang dibincangkan. Tetapi mereka merasakan bahawa ini tak boleh, jadi kita buat rundingan. Dan bila diundi sama-sama 27, sebab dia ada seorang datang. Bila sama-sama 27, kita merelakan speaker. Speaker tu ahli amanah. Kita merelakan speaker bersama dengan kerajaan untuk menjaga kestabilan supaya rakyat dapat dibantu dalam suasana pada hari ini. Kita sedia maklum ramai yang kena buang tadi. Soalan saya dalam dewan yang terakhir, saya bertanya berapa jumlah syarikat, sama ada Kelang ataupun yang dipanggil seni SMI, berapa banyak Kelang yang ditutup? Jawapan resmi daripada Dewan Undangan Negeri oleh Esko Sumber Manusia menyatakan lebih daripada 1,000 syarikat yang tutup. Kalau 1,000 syarikat yang tutup, kita ambil 10 orang aja. 10 orang aja bekerja dalam syarikat yang berkenaan daripada warga kita, warga Malaysia ataupun anak Johor, 10 orang aja. Bermakna berapa ribu yang kena buang? 10,000. Dalam keadaan COVID, mencari rezeki susah. Sebab tu pada hari ini kita tengok, kita pergi ke mana-mana sajalah, bukan saja dalam bandar Johor Bahru, bahkan di kampung-kampung, di pekan-pekan, berapa banyak tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Stol-stol kecil yang dibina oleh rakyat di tepi jalan untuk jual makanan. Itu membuktikan bahawa rakyat kita dalam keadaan kesempitan. Rakyat kita berada dalam keadaan yang tak selesa hidup. Kalau ada kerja pun seperti mana yang dilaporkan oleh kerajaan sendiri,
Sebab itu kita menyatakan bahawa tak perlu pilihan raya. Kita buat kenyataan tak perlu pilihan raya. Kami akan sokong kerajaan sampai habis penggal. Cukup. Lalu dia kata kita takut kalah. Kalau takut kalah, kita biasa kalah. Siapa yang takut kalah? Yang pernah kalah sekali itu buat satu tindakan yang memalukan seluruh dunia. Rampas kerajaan di belakang. Dalam kerajaan tengah berjalan, tiba-tiba dirampas secara tidak bermoral. Siapa dia? UMNO. PAS. Ini dengan kroni-kroni dia yang ada dalam kerajaan pada waktu itu. Jadi sebab itu kalau kita lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan masalah takut ataupun masalah gentar-gentar penyakit itu. Kami orang politik, kita biasa dengan pihak itu. Saya duduk Putrajaya PAS. Kita kalah daripada tahun pertama pilihan raya di Johor ni kalah. Bukan kalah biasa, hilang di posisi itu biasa. Tapi kami tetap menyertai pilihan raya. Sebab itulah satu cara untuk kita menyatakan pandangan kita kepada rakyat, dan rakyat boleh buat pilihan. Itulah satu cara demokrasi yang dilaksanakan oleh negara-negara yang bertamadun pada hari ini. Bukan jaga rampas tengah jalan, tebuk atap lalu, mengaku muka tak malu. Ini benda ni. Sebab tu kita nyatakan di sini, kerajaan yang stabil. Dia dulu masa dia ambil, apa dia sebut? Ini kerajaan Melayu Islam. Kerajaan Melayu Islam, tapi memalukan kepada seluruh dunia, bukan saja dalam masyarakat kita. Duduk sama-sama, tapi bila pilihan raya di Melaka, bergaduh sendiri. Dan pada hari ini sama-sama juga. BN dalam kerajaan, kenapa boleh bergaduh? Menunjukkan mereka tak boleh bersepakat. Jelas. Menunjukkan mereka rakus kepada kuasa dan juga kebendaan. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu pada kami membawa hasrat rakyat Johor kena bangkit dalam keadaan kita nak menguruskan kembali negara kita kepada sistem yang betul-betul bermaruah. Pemimpin yang ada maruah, pemimpin yang boleh bawa kemajuan. Tadi saudara kita Tuan Haji Zul telah sebut 10 tawaran PH Pakatan Harapan. Kita tawarkan kepada rakyat Johor, kalau kita menang, kita akan buat dalam tempoh 100 hari 10 perkara. Alhamdulillah, 10 perkara itu selesai kita laksanakan dalam 100 hari. Bahawa saya ada 3 perkara yang saya bawa. Pertama, berkaitan dengan beasiswa ataupun pinjaman kepada anak-anak yang nak sambung belajar. Di peringkat awal, BN bagi 1,5 juta diperuntukkan. Kita tambah 1 juta. Di mana di situ kita dengan penambahan itu kita dapat menambahkan pelajar untuk kita bantu di kalangan keluarga miskin seramai 1,000 orang lagi. Jadi 2,500. Itu yang pertama kita laksanakan. Kenapa? Kita tahu pendidikan ini penting kepada anak-anak. Pendidikan penting kepada generasi yang akan datang. Tetapi bila berlaku pada hari ini, kita tengok berapa ramai anak-anak kita yang lulus universiti tapi tak ada kerja. Kenapa? Kerana pengurusan COVID yang dilaksanakan oleh kerajaan PM dan BN gagal. Negara kita 30 juta, 34 juta, tapi yang kena COVID berapa juta hari ini? Walaupun hari ini ramai, hari ini digambarkan sampai 27,000. Minat menggambarkan kepada rakyat, jangan keluar mengundi, takut. Tapi Alhamdulillah lah, kalau kena pun tak teruk. Saya kena pada awal tahun 2020, 2021, awal tahun 2021, tahap 4 dah. Kena pakai imun apa? Alhamdulillah,
kalau panjangkan usia dan boleh ceramah lagi kepada tuan-tuan, beri peringatan pada tuan-tuan dan puan-puan. Kegagalan kerajaan, lambat beri vaksin dulu lah. Sekarang ni akhirnya kita dapat lihat apa yang kesan kepada kepencangan kerajaan yang dulu sama-sama duduk, sama ke dia tukar. Dulu dia Perdana Menteri, sekarang ni seorang lagi Majlis Kehormatan, sekarang tukar orang. Orang yang sama duduk dalam kerajaan. Ini benda yang kita lihat, ya? Sebab tu kita letakkan moto kita, Johor bangkit, maju dan bermaruah. Maruah apa? Kenapa kita nak letakkan maruah ni penting? Kita bagi orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ni cerminan kepada satu bangsa. Akhlak ni cerminan kepada satu tamadun. Kalau pemimpin dah tak ada akhlak, pemimpin rasuah, pemimpin yang mencuri, tapi muka tak malu, tetap menyatakan tidak, saya tak. Hebat, satu dunia tahu isu 1MDB, satu dunia. Tapi orang kita jadi bosku siap, mencuri jadi bosku. Jadi kalau dah satu orang yang paling tinggi jadi macam itu, kita agak orang bawah dengan itulah. Kita ni orang Islam terutamanya. Nabi kata apa? Yang beri, yang menerima rasuah sama-sama dalam neraka. Ini saya peringatkan. Sebab itu kami menteri-menteri, ini menteri Abang Mat kita ni, Menteri Pertahanan, Datuk Lira, Timbalan Menteri, ada kes tak? InsyaAllah kami Esko, saya Esko kanan, Wadi Zul Esko, InsyaAllah tak ada apa-apa. Kami tak akan buat benda-benda yang memalukan. Ini benda ni. Dan saya yakin dan percaya rakyat Johor, bangsa Johor akan berikan kepimpinan dalam pilihan yang akan datang, memilih mereka yang bermaruah. InsyaAllah kita ada buat bagaimana nak memajukan negara ini. Bagaimana kita nak majukan negeri Johor ini. Di bawah portfolio saya sebagai Esko Pendidikan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, ada tak nama Universiti Melaka? Ada tak Universiti Melaka? Ada. Universiti Perlis ada tak? Universiti Pahang ada tak? Universiti Kelantan ada tak? Universiti Terengganu ada tak? Universiti Selangor ada tak? Johor ada? Kami jadi kerajaan dalam tempoh 22 bulan, kami menyediakan satu paper, satu perancangan dalam tempoh 5 tahun. Ini kalau kami mentadbir sampai sekarang, Universiti Johor tu dah terdiri dah. Kalau kami perintah hari sampai hari ini. Sebab kita dah sampai peringkat akhir. Kajiannya kita dah buat semua dah. Sampai kepada kerajaan UMNO PAS bersatu, hilang senyap. Saya tanya pada rakan saya yang menjawab jawatan Esko Pendidikan, apa kita Universiti Johor? Tak boleh lah. Itu. Sedangkan ikut kajian, orang Johor ni bangga dengan bangsa Johor. Tiba-tiba universiti tak ada. Cuba tengok pergi dekat hub pendidikan sana. Ada universiti apa daripada England sana? Universiti apa ada sana? Kita tak tahu. Ini orang nak lihat. Saya tanya dia dalam kota Iskandar. Newcastle. Lagi apa dia? Kenapa lah daripada England boleh datang ke Mali? Universiti Marlborough boleh sampai sini, buat kat sini. Kenapa boleh buat? Tiba-tiba kita bumi Johor sendiri, bangsa Johor sendiri nak buat Universiti Johor, tak. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.